Bila sebut jannah, semua orang faham. Sebab tu WhatsApp group nama Ukhuwah Til Jannah, Friend Forever Til Jannah. Kemain nama WhatsApp group. Tadika pun jannah kan, sekolah menengah pun jannah, kawan pejabat pun jannah, kawan-kawan setaman jannah. Pening ustazah tu yang tersalah sen aja, maaf, salah tingkap, semua jannah. Tapi dalam tu lah nak ngumpat orang, dalam tu lah nak tuduh orang segala. Tolong ya muslimat. Sebab tu Ustazah Zai bila duduk dalam satu grup yang bernama jannah, mula saja membawang, Ustazah screenshot atas tu. Atas tu ada apa? Ada nama jannah. Kalau macam ni tukar saja nama grup ni kepada Til Nar. Jangan Ustazah, jangan, sabar kan. Sebab kita dah mula bercerita tentang jahat orang ni, jahat sendiri kita tak fikirkan. Tolong muslimat, dah ada seorang ustazah ataupun ketua kampung tegur macam tu, PM tepi pula. Okeylah, tak payahlah cerita dalam grup ni, kita-kita ajalah. Kata kita-kita nak sama ke syurga, tapi screenshot mesej orang pergi sembang pula dengan kita-kita 8 orang tu saja. Faham ke faham ni? Sebab nak paksa bagi faham juga muslimat. Sebab akhir zaman bukan mulut sangat. Ramadan kata mulut nak diam, tapi jari tak berhenti diam. 8 hari dah bercakap hal orang. Kita dosa ke tak dosa? Tak. Ustazah cakap hari tu kalau geram macam mana diam. Tapi jari Ustazah tak cakap pun. Tu sebab Ustazah kena cakap juga muslimat. Jari akhir zaman, berhati-hati kan. Jannah yang mana? Bukan jannah yang kita selalu sebut dengan mudah nak dapat. Jannah tu amat sukar. Jannah tu muslimat yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga tu luas, Masya Allah. Luas. Ustazah Zai suka gambarkan apa ibu-ibu saya yang dihadiahi Allah rezeki rumah yang besar. Kerana apa nak rumah besar ibu? Masa usia 40-an dulu gigih mengumpul harta buat rumah besar. Tiba bila dah 60-an rumah besar tu kelihatan apa ibu? Sunyi. Ingat buat 8 bilik, anak yang 7 orang nak duduk dengan kita. Tapi semua tinggalkan kita muslimat. Dan tanpa kita sangka suami yang menghadiahkan rumah besar tu pergi dulu dari kita. Tinggallah keseorangan ibu tunggal yang ditinggalkan dalam rumah bersendirian. Anak hanya buat video call saja muslimat. Apa mereka jumpa pada ustazah? Sunyi duduk rumah besar ustazah. Ustazah ada jumpa tak apartmen 1 bilik? Saya nak sewa, tinggalkan rumah ni. Kerana apa? Senang nak sapu sampah, senang nak duduk kat sofa. Ni hari ni duduk kat bilik sayup, suara kita pun tak ada siapa dengar. Sunyi tak duduk rumah besar seorang-seorang muslimat. Bila Allah sebut ka'ardis samai wal ard, syurga itu seluas langit dan bumi, gambarkan di pemikiran kita agak-agak seronok tak duduk syurga seorang-seorang. Sebab tu jangan berdoa muslimat dirahmati Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu seorang-seorang ya Allah. Jangan. Memang lambat lagi syurga tu untukmu. Kita kalau hari ni ya Allah dengan amal soleh ni kau janjikan syurga, tolong ya Allah campakkan dalam hati anakku kecintaan untuk membaca Quran juga, untuk beramal soleh juga. Suamiku di mana berada untuk beramal soleh, saudara-saudara aku kat kampung tu untuk beramal soleh. Doakan orang lain dicampak hidayah dan ada kecintaan untuk beramal soleh, sebab kita nak jumpa balik mereka dalam syurga Allah. Sombong pula tu. Kang sempit syurga macam mana ustazah? Semua masuk macam mana? Tak ada muslimat. Ka'ardis samai wal ard. Sebab tu bila berukhuwah berjumpa macam ni, pandang sayup mata ustazah memandang ni. Apa dalam hati Tuhan? Jumpakan kami sekali lagi dalam syurga. Sama wajah-wajah inilah. Ada harapan macam ni. Nanti bila pagi raya bertemu keluarga muslimat, dia dah mula jeling kita semacam tak apa ya Allah, aku kena sabar jumpa orang ni. InsyaAllah pagi raya aku jumpa ada sikit kecil hati, aku maafkan dia sebab aku nak jumpa balik dia dalam syurga. Bila kita berangan-angan nak masuk syurga dengan orang tu, apa pun orang tu buat kat kita, kita akan sabar. Dan Allah akan campakkan kasih kepada orang tu muslimat. Hari ini dia tak suka kita, lama kelamaan bila kita memburu reda Allah, Allah akan campakkan dalam hatinya reda. Kita kata dulu dia memusuhi kita, hari ini dia datang berkawan dengan kita. Biasa jumpa tak ibu? Tapi kalau kasih sayang ukhuwah tu bukan kerana Allah, hari ini BFF. Tapi nanti di hujung usia kita pelik, kenapa kawan baik aku dulu yang tinggalkan aku? Kerana muslimat cintanya hanya di lisan, tidak di hati, ingin bertemu di dalam syurga. So hari ini niatkan ukhuwah untuk bertemu balik dalam syurga. Orang buat apa pun kita boleh sabar. Sabar sampai mana? Sabar sampai mati. Dan mudah-mudahan Allah nampakkan dia akan kebaikan, keikhlasan kita berkawan dengan dia.
Kalau kita mati dulu, dia tak mati lagi, muslimat dia rasa nak korek balik kubur kita nak minta maaf. Dan kalau dia tak boleh minta maaf pada kita, apa dia akan buat? Dia akan teruskan kebaikan yang kita pernah buat. Dia akan beramal soleh. Tuhan, aku dulu menyakiti si fulan, aku tak boleh minta maaf dah. Lalu sedekah aku ni sampaikan juga kepada si fulan. Rugi ke muslimat dirahmati Allah? Tak rugi pun. Sebab tu jangan ada di lisan kita. Kalau sampai saya mati dia tak minta maaf ustazah, kan? Apa gunanya seorang anak? Apa gunanya seorang menantu? Dah. InsyaAllah dengan sabar kita, lepas kita mati dia berubah. Lebih indah muslimat. Kenapa kubur aku sejuk ni ya Allah? Nu yang dulu musuh engkau tu sedang buat amal soleh dihadiahi kepada engkau. Kerana menyesalnya dia masa engkau hidup dulu dia tak sempat minta maaf. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang kita sukar nak maafkan kesalahannya. InsyaAllah mereka akan jadi soleh solehah bila, walau bukan hari ni, mungkin lepas mati kita. Buktinya siapa ibu? Hari ni kita lah. Kita dah ramai kematian ibu ayah. Tapi kenapa saya kata Tuhan, kenapa ya setiap kali baca Quran muka mak duduk depan mata? Kenapa ya Allah setiap sedekah nama mak yang ada dalam hati? Ini namanya Allah kata tinggalkan anak soleh solehah. Mungkin masa hidupnya dulu dia tidak sesoleh mana, tapi setelah matinya dia rasa Tuhan aku ada sikit rezeki nak share dengan mak. Macam mana? Sedekah banyak, pahalanya sampaikan kepada mak. Kan sejuk barzakh ibu muslimat. Ini yang kita sebut. Sebab tu jangan sedih kalau masa hidup ni orang belum lagi ber-BFF dengan kita. InsyaAllah nanti kita mati ramai yang nak mendoakan. Ramai nak mendoakan. Kerana Nabi mengajar semua orang Islam, tolong dengar je kematian, Allahumma ghafir lahum. Lalu je tepi kubur, Nabi suruh berdoa. Kadang anak tak hadiahkan doa, tapi hadiah daripada orang-orang Islam lain. Lalu tepi kubur kita, ampunkan dosa-dosa mereka wahai Allah. Ini pun rezeki bagi orang beriman muslimat dirahmati Allah. Okay? Ambil lagi, yang syurga itu disediakan bagi orang-orang yang beriman, amanu billahi wa rusulih, beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Sebab tu kita ni confirm Islam belaka. Duduk dalam Masjid Ibn Abbas tapak, tapi hanya Allah yang boleh meletakkan cahaya. Kepala siapa ni yang hari ni dipandang Allah? Di langit sana muslimat dirahmati Allah, kerajaan langit memandang. Ramai ni 300 orang, tapi yang bercahaya tup. Siapa saja muslimat? Saya selalu kongsi dengan anak-anak Darul Fawaz sebut apa? Ni Allah dengan kerajaan langit semua tengah tengok macam kita naik satu kapal terbang di waktu malam. Pernah ke naik kapal terbang di waktu malam? Dah dekat nak landing tu kita pandang bawah muslimat. Anak kita tanya, ibu cantiknya tu macam bintang cahaya-cahaya. Macam itulah kerajaan langit memandang muslimat, yang bercahaya dipandang dari atas, rumah yang di dalamnya penuh barakah. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran. Tapi kenapa kadang lalu gelap padahal ada rumah juga kat situ? Tidak bercahaya dipandang di atas. Rumah juga. Islam juga tetapi tak bercahaya. So yang bercahaya di kalangan orang Islam siapa? Yang beriman kepada Allah dan Rasul. Faham muslimat? Itu sebab bila kita sebut Masya Allah beriman tak aku ni. Sedangkan yang beriman tu betul-betul yang ikut akhlak Nabi SAW. Itulah kurniaan Allah diberikannya kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Siapa saja yang Allah hendak. Bukan sebab dia imam masjid, bukan sebab dia ustaz ustazah, siapa saja yang Allah nak. Sama macam saya menangisi kematian 2 jemaah yang saya cerita dalam solat tasbih tempoh hari. Ingat lagi muslimat, sampai hari ini saya tak habis fikir. Kenapa dia yang engkau pilih wahai Allah meninggal di bumi yang penuh barakah? Kenapa mereka? Kerana apa muslimat? Minta maaf sebut, kalau kasar hati kita kata rasa tak layak, aku lagi layak ni Allah, aku selalu pergi. Aku ni nampak lebih alim daripada mereka. Suami saya pergi hampir setiap bulan. Setiap kali nak pergi sebut kalau abang mati kat Mekah Madinah, jangan tangisi, jangan ratapi. Sebab itulah doa abang. 10 tahun dah muslimat, itu doanya. Tapi beliau menangis, kenapa dia sekali pijak kaki ke kota Mekah, demam sikit saja Allah matikan. Tahun lepas ada jemaah saya keluar tawaf wada', jatuh depan Masjidil Haram, koma 6 minggu dekat hospital muslimat. Dibawa balik ke hospital di sini. Kan keluarganya kata tak tahulah macam mana nak bagi sembuh sebab dah 6 minggu dah anak-anak ulang alik sana muslimat. Tak apa, orang berduit. Balik masuk hospital tawakal, boleh pandang, boleh senyum, orang ingat sembuh terus. Tapi esoknya meninggal dunia. Apa cerita? Dia orang baik, tapi Allah tak izinkan dia mati di bumi barakah. Nampak muslimat?
Jadi kita sebut, kenapa orang tu yang kau pilih ya Allah? Orang ni seorang duduk Gombak, seorang duduk Selangor. Maka keluarganya ustazah boleh jumpa bila balik ke KL. Kalau orang Kedah sebagainya, mungkin beg arwah ni masih ada kat rumah ustazah. Tapi keluarganya datang ambil. Hari tu ada yang join kita solat tasbih, adik-beradiknya muslimat. Apa mereka sembang dengan ustazah dekat depan, kat belakang tengah makan tu muslimat. Masya Allah ustazah. Pernah dia ada RM2 saja dalam dompet, nak isi minyak ustazah. Dia nampak orang tak jadi isi minyak, tolak motor. Dia kejar orang tu, kenapa kau tak jadi isi minyak? Sebab saya tak ada duit pakcik. Nah, kau ambil duit aku. Dia tengok dalam dompet orang tu ada RM2. Pakcik pun tak ada duit, kenapa pakcik bagi kat saya? Hari ni aku yang kaya, engkau miskin. Aku ada RM2, engkau tak ada duit langsung. Lagipun motor pakcik ni ada minyak lagi, sempat lagi sampai rumah. Esok lusa tahulah Allah nak bagi rezeki macam mana. Faham muslimat? Tinggi tawakalnya kepada Allah. Saat miskin, saat susah, sibuk menilai mana orang yang lebih susah daripada aku. Sebab tu saya sebut, ya Allah Tuhan, orang miskin masih ingat perintah Allah untuk bersedekah, ini orang beriman. Tapi kita dalam bersedekah pernah miskin tak ibu? Saya tanya. Saya tanya diri saya sendiri, aku tak pernah miskin dengan sedekah aku ya Allah. Masih plan nak beli baju raya harga berapa? Betul tak ibu? Masih sibuk rendang berapa kilo tahun ni? Masih sibuk, sempat. Buka puasa nanti anak kita, ibu kenapa kita minum air kosong je? Habis dah harta ibu masuk tabung Masjid Ibn Abbas tadi. Ada pernah macam tu? Tak ada muslimah. Ibu takkan yang dalam bank pun ibu bagi Masjid Ibn Abbas je ibu bagi. Dia pun nak buat tambah masjid baru ni, ibu bagi semua. Pernah ke macam tu? Tak pernah muslimat. Kita tak pernah miskin dengan sedekah kita. Tapi Allah muliakan siapa? Orang dalam miskinnya sibuk nak bersedekah. Jadi lepas ni macam mana? Kita nak miskin kerana sedekah ke? Macam mana ustazah? Takkan nak duduk bawah jambatan? Macam mana ustazah? Takkan kereta nak bagi kat ustazah belaka? Bukan itu maksud. Sebab tu kadang-kadang Allah uji kita. Kita susah dengan satu ujian yang Allah bagi. Betul ibu? Orang lain tak ada ujian macam tu. Tapi kita sentiasa menangis dalam hati, kenapa aku yang engkau uji macam ni? Pujuklah hati ibu, aku susah kerana satu ujian ini ya Allah, aku reda kalau ini takdirmu, maka engkau kuatkan aku. Ada orang susah dengan sedekahnya, tapi aku susah kerana suami. Aku reda ya Allah, itu yang terbaik engkau bagi padaku. Aku susah kerana seorang anak daripada 8 orang anak. Aku susah kerana dalam beratus jiran hanya seorang yang buat hal dengan aku. Susah kita tu kadang sebab benda tu kan muslimat. Tapi kenapa kita tak pujuk hati untuk kuat? Susah aku ni sekejap masa hidup je ya Allah. Sebab engkau dah janji dalam Quran, bukan orang beriman kalau tak diberi ujian. Maka orang lain ujiannya lain. Aku terima ujian aku yang ini. Kuatkan aku dengan sabar. Sampai mati nak sabar. Sampai mana nak sabar tu muslimat? Sampai mati. Sebab Nabi sabarnya sampai mati. Jangan jadi anak murid Ustazah Zai. Kalau dia kata saya dah tak sabar dah lagi ni Ustazah, kalau dia datangnya saya dah hilang sabar dah Ustazah, kan malas kita nak jawab. Ustazah tak jawab lagi soalan. Memang jawapannya kena sabar sampai mati. Ustazah tak kena, sebab tu Ustazah jawab macam tu. Kena, tapi bentuk ujiannya lain muslimat. Tak payahlah korek dalam hati orang masing-masing. Engkau okey lah, laki engkau okey, anak engkau okey. Tahu ke apa ada dalam hati orang tu? Sebab orang beriman dia tak bercerita-cerita dengan makhluk, dia hanya bercerita-cerita dengan Khalik. Faham muslimat? Baik.